TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mira Nazir dan anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Baik, seperti yang mana adik-adik telah mendengar tadi, di mana kita punya YBMK Dr. Razzie Jidin telah mengumumkan pembukaan sekolah pada bulan Mac dan juga April bagi adik-adik sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi macam mana adik-adik? Teruja tak nak balik sekolah semula? Mesti seronok kan? Tak sabar nak jumpa kawan-kawan, nak rehat makan sama-sama. Asalkan jangan jumpa crush ya. Tapi adik-adik, seperti yang kita sedia maklum, yang kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan dan juga menangani virus COVID-19. Oleh itu, adik-adik dan kita semua kenalah sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan seperti pakai pelitup muka, cuci tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun. Jika tiada, boleh guna alternatif dengan menggunakan hand sanitizer. Dan yang paling penting sekali, sentiasalah menjaga jarak adik-adik ya. Jangan dekat-dekat, tak mau. Kita jarak-jarak sikit, jauh-jauh sikit. Dan hari ini di Mahir, kita ada pelbagai mata pelajaran yang menarik dan juga guru yang sangat berpengalaman. Untuk mata pelajaran hari ini ialah mata pelajaran sains bagi program TVET dengan topiknya ialah kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, adik-adik yang ambil subjek ini mesti nak tahu siapakah guru kita itu, sebab orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Okey, jom adik-adik kita saksikan profil guru kita hari ini. Silakan. Ya, inilah dengan Mira sekarang, Cikgu Farhanim. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar, sihat? Khabar baik Mira. Apa khabar Mira? Mira pun baik, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami dan juga adik-adik di rumah hari ini. Okey, Cikgu Farhanim merupakan guru dalam mata pelajaran sains bagi program TVET ini. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan dulu diri Cikgu, mengajar di mana? Silakan Cikgu. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua anak-anak murid cikgu yang ada kat rumah, khususnya buat anak murid cikgu yang berada di Kolej Vocasional Lebuh Kereta. Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu nak memperkenallah, saya Cikgu Nur Farhanim Binti Roslan atau lebih mudah dikenali sebagai Cikgu Anim. Jadi, pada hari ini saya akan ajar satu tajuk iaitu sains kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, Cikgu. Saya dengar yang Cikgu nak bagi kuis dekat kami hari ini, betul ke? Ya, betul Mira. Para pelajar, sila keluarkan nota. Sila fokus. Tengok apa yang cikgu nak ajar hari ini. Sebab pada hari ini, cikgu akan bagi satu kuis dan kita akan bincangkan bersama-sama di akhir program ini. Ya, Mira? Okey, boleh. Saya tak sabar. Saya memang suka kuis-kuis ni, Cikgu. Okey, adik-adik pastikan dapat jawab sebab katanya ada hadiah misteri dari Cikgu. Bukan dari saya. Ya ke, Cikgu? Ada hadiah. Nanti claim. Okey, gura-gura je Cikgu. Okey. Baik, Cikgu dah bersedia untuk ajar subjek kita hari ini? Ya, insya-Allah boleh Mira. Okey, silakan Cikgu. Okey. Sebelum kita mulakan, cikgu nak tanya pada anak-anak murid semua yang ada kat rumah dan juga pada Mira ya Mira. Mira pernah sakit tak? Oh, saya pernah sakit, Cikgu. Pernah sakit tak? Pernah ya. Sakit apa tu Mira? Sakit hati boleh ke, Cikgu? Oh, sakit hati tu lain. Sakit apa? Macam demam. Okey, kalau sakit macam tu pernah. Saya pernah demam, sakit kepala dan sebagainya. Dan demam, sesema kan? Yes. Batuk, sakit perut, jatuh, luka, itu semua kita kategorikan sebagai sakit. Jadi, Mira, cikgu nak tanyalah, kalau Mira cikgu tanya sakit, saya kena berdirilah. Sopan sikit. Okey, kalau Mira sakit, Mira apa pertama sekali yang Mira akan buat? Okey, kalau Mira sakit, apa yang Mira akan lakukan, Cikgu? Mira akan jumpa doktor dan Mira akan makan ubat yang diberikan oleh doktor. Okey, betul tu Mira. Jumpa doktor, ambil ubat dan makan ikut ketetapan yang doktor berikan. Tapi Mira pernah tak guna cara lain selain daripada jumpa doktor dan dapatkan ubat? Oh, cara seperti mana? Seperti apa tu, Cikgu? Adakah cara tradisional? Ya, betul Mira. Betul. Tepat sekali. Bijak anak murid saya hari ini ya. Terima kasih, cara Cikgu. tradisional. So, pada hari ini kita akan diperkenalkan tentang kaedah perubatan tradisional dan juga kaedah perubatan moden. Okey, Mira.
Okey. Cikgu, saya duduk balik boleh? Oh, boleh Mira, Saya minta izin dia dipersilakan. duduk balik. Okey, terima kasih cikgu. Boleh. Sila. Okey, pada mula sekali kita akan tengok apa definisi perubatan tradisional dan juga moden. So, mari kita tengok dulu definisi perubatan tradisional. Perubatan tradisional ni adalah satu kaedah perubatan yang menggunakan bahan-bahan dari sumber semula jadi. Dari sumber semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Manakala untuk perubatan moden adalah satu bentuk perubatan yang menggabungkan pengalaman atau pembelajaran dalam bioperubatan dan juga sains kesihatan. Okey, cakap banyak-banyak kan nanti pelajar tak faham. So cikgu nak tunjuk contoh. Dari contoh ni kita akan membandingkan ciri-ciri perubatan tradisional dan juga perubatan moden ya Mira. Okey, tengok apa yang ada kat depan ni Mira. Okey, kat depan tu ada limau. Ini limau nipis. So, limau nipis ni nak tanya dulu. Mira, kalau Mira batuk, apa yang Mira buat? Kalau saya batuk, apa yang saya buat? Saya akan makan ubat yang dibagi oleh doktor iaitu ubat batuk. Tapi kan cikgu, sebab tadi cikgu ada sentuh pasal tradisional, saya ada buat juga dengan menggunakan limau, tapi saya letak kicap. Betul ke macam tu, Ya, cikgu? ada petua yang kata macam tu. Ada macam-macam petua. So, yang utama sekali kalau zaman sekarang kita akan cari ubat batuk lah kan. Tapi pada zaman dahulu memang tak ada doktor ataupun orang duduk di dalam kawasan pendalaman, akses untuk menerima rawatan perubatan tu sangat terhad. Jadi, apa yang diorang buat adalah diorang guna barang-barang yang ada dekat sekitar diorang. So, contohnya macam limau nipis ni lah. Cikgu nak demo sikit macam mana orang dulu-dulu merawat masalah batuk. So, apa yang digunakan adalah limau nipis. So, limau nipis ni senang je. Dia potong. Kita potonglah ya. Potong, kemudian kita masukkan air suam. Mesti air suam ya Mira. Okey. Air suam. Lepas tu kita perah dalam air. Ini kalau letak teh boleh jadi air tu ke cikgu? Air teh, Air teh teh limau ya. Sedap sikit nak minum ya. Boleh. Tapi asalkan ada limau. Kemudian kita kacaukan dia, kemudian diorang akan minum. So dari sini kita kupas sama-sama Mira. Apa ciri-ciri perubatan tradisional dan moden. Yang pertama Mira, kita tengok dari segi bahan. Okey, bahan untuk perubatan tradisional menggunakan bahan-bahan Seperti limau. ya, semula jadi. jadi. Manakala untuk bahan-bahan perubatan tradisional kita gunakan ubat moden kita gunakan ubat ni kita panggil sebagai ubat sintetik. Maksud ubat sintetik ni adalah ubat yang dihasilkan di makmal. Kita tak boleh pandai-pandai hasilkan kat dapur kita. Okey. Yang kedua, kita boleh tengok ciri-ciri yang kedua Mira, iaitu dari segi kos. Okey. Mira rasa kos untuk perubatan tradisional lebih murah atau lebih mahal? Kalau kita gunakan yang tradisional lebih murah kerana ianya bersifatkan semula jadi, boleh petik je dekat belakang rumah pun boleh dapat. Ya. Dan lebih senanglah kita tak membuang masa sangat. Betul Mira. Dari segi kos tu betul. Memang lebih menjimatkan. Sebab kalau kita beli kat kedai satu sebiji limau ni berapa sen je kan. Tapi kalau kita pergi farmasi, ubat batuk ni mungkin berharga RM8, RM9. So cikgu, saya nak tanya, buah limau tu boleh guna buah lain tak cikgu? Ataupun sebenarnya kena guna buah limau je ke? Boleh guna lemon ke? Ya, ada yang menggunakan lemon. Tapi yang popular limau nipis lah. Okey. So, dari segi kos kita dah clear Mira, yang mana satu lebih murah, yang mana satu lebih mahal. So, sekarang kita tengok daripada jangka masa yang diambil untuk menunjukkan keberkesanan ya Mira. Dari segi tradisional, keberkesanan dia adalah lebih lambat. Kita kena minum banyak hari, banyak kali baru kita akan dapat kesan yang baik pulih itulah. Tapi kalau dari segi moden, perubatan moden, ubat ni selalu kita makan ikut aturan 3-4 kali dah boleh mula clear dah batuk kita. Betul tak? Betul. Okey, so dah ada 3 ciri dah kat situ kan. So kita tengok yang kedua. Yang kedua. Okey, saya bagi contoh.
sakit beguk. Mira tahu tak sakit beguk? Sakit beguk merupakan sakit yang ada di sini ataupun mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih mendalam lagi. Okey, beguk tu adalah satu penyakit di mana kita punya kelenjar air liur terkena jangkitan virus. Jadi itu menyebabkan kita tengok kat bahagian rahang ni akan membengkak. Jadi bila membengkak mestilah sakit, betul tak? So kalau kita pergi klinik iaitu perubatan moden, doktor akan bagi kita paracetamol. Paracetamol ni tujuan dia bila pesakit makan dia akan melegakan kesakitan. Tapi apa orang dulu-dulu buat bila tak ada paracetamol kan? So dia orang gunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Macam Mira cakap tadilah. So dia orang juga menggunakan bahan yang mengandungi asid. Apa itu bahan yang ada asid, Mira? Bahan yang ada asid adalah Ciri-ciri dia mesti rasa dia macam mana? rasa dia mestilah masam. Ya, Mira pandai, Mira. Pandai rasa kan saya, dia, cikgu? betul, bijak. Tak ada sebab cikgu ajar saya. Okey. Terima kasih, cikgu. Alhamdulillah. Okey, dia mesti ada rasa masam. So kita bagi contoh kat sini. Ni. Mau nipis ni. Apa dia orang buatlah? Kita perahkan. Kita ekstrak air dia sahaja. Lepas tu apa kita buat? Kita ambil dan kita sapu di tempat yang kena beguk tu. Apa rasionalnya, Mira? Okey, virus dia tak boleh hidup dalam keadaan berasid. Jadi bila kita sapu limau ni ada asid kan, so dia tak boleh membiak dan dia akan mati. Jadi bengkak tu boleh surut. Jadi cikgu bermaksudnya hanya menggunakan air perahan tu saja, tak perlu campur apa-apa yang lain. Ya, tak perlu campur apa-apa, air perahan tu sahaja kita sapu. Tapi macam saya cakaplah, perubatan tradisional mengambil masa yang lama. So macam mana kita tahu semua ni nak guna apa semua ni? Kita dengar daripada mana, Mira? So petua-petua perubatan tradisional ni kita dapat daripada turun temurun. Kita tak ada pembuktian klinikal. Maksud pembuktian klinikal tak ada kajian dibuat, tapi kita dengar daripada cakap-cakap orang tua kita dulu. Sebab diorang tak ada pilihan lain. Ini sahaja ubat yang diorang ada. So kita tengok kat sini ya. Perubatan tradisional ni penting untuk kita belajar. Sebab apa? Sebelum kita adanya perubatan moden, mestilah ada perubatan tradisional. Orang kata tak ada yang lama, tak ada lah yang baru, cikgu ya. Ya betul, Mira. Cikgu, macam mana pula dengan kuis yang cikgu kata ada tadi? Selepas eksperimen cikgu kata nak buat kuis. Okey, boleh kita tayang sekarang ya, Mira? Apa boleh. kuisnya? Okey, kita tengok. Okey, mari kita tengok apa kuis yang akan cikgu berikan. Okey. Soalan kuis dia, antara berikut yang manakah menunjukkan ciri-ciri perubatan moden? So tadi cikgu dah terangkan ciri-ciri perubatan moden. Jadi pelajar boleh pilih. Pelajar boleh pilih untuk menjawab lebih daripada satu jawapan. Yang pertama, rawatan yang diamalkan adalah turun-temurun dan diwarisi dari nenek moyang. Yang kedua, mengambil masa yang cepat untuk sembuh. Ketiga, memerlukan kos rawatan yang murah. Keempat, keberkesanan rawatannya telah diuji secara klinikal. Dan yang seterusnya, bahan-bahan semula jadi digunakan dalam perubatan. Yang terakhir sekali, memerlukan nasihat daripada pakar perubatan. Jadi para pelajar, tolong tengok soalannya adalah ciri-ciri perubatan moden. Tengok betul-betul dan fikir dahulu, nanti kita akan jawab di akhir rancangan. Okey, baik tu adik-adik kita. Take note apa soalan yang diberikan iaitu ciri-ciri perubatan moden. Mana satukah jawapan yang benar dan tepat. Okey, jawapan yang sebenar ataupun jawapan akhirnya nanti di hujung rancangan cikgu akan beritahu. Dan cikgu, saya pun nak kongsikan juga kepada cikgu dan juga murid-murid, kawan-kawan yang berada di rumah tentang penggunaan lintah dalam perubatan tradisional. Betul ke lintah ni boleh digunakan dalam perubatan tradisional? Takutlah cikgu kalau digigit kan? Okey, kalau kita nak tahu bagaimana, kita tengok dulu. Dan yang paling penting, adik-adik jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini.
Terima kasih kawan-kawan kerana masih setia bersama dengan kami di Mahir di Didik TV. Hari ini mata pelajaran kita merupakan mata pelajaran sains bagi program TVET dengan topiknya Kimia dalam Perubatan dan Kesihatan. Masih lagi bersama dengan cikgu kita iaitu Cikgu Farhanif. Sebentar tadi cikgu ada ajar dan tunjukkan tentang definisi dan juga bagaimana untuk lakukan perubatan dalam keadaan ataupun perubatan tradisional. Dan untuk segmen yang kedua ni, cikgu nak buat eksperimen lagi katanya. Banyak eksperimen nak buat ni dan yang paling bestnya eksperimen ni pun kawan-kawan boleh juga cuba buat di rumah kerana kalau kawan-kawan nampak dekat atas meja ni ada banyak bahan-bahan yang boleh dapat dekat dapur, dekat dalam makanan tengah hari kita tadi pun ada agaknya kan. Jadi cikgu apa tu eksperimen kita untuk segmen kedua ni? Okey Mira. Terima kasih Mira. Tadi kita dah belajar tentang definisi dan juga ciri-ciri perubatan tradisional dan juga moden. Jadi pada kali ini kita nak tengok ubat-ubat yang digunakan dalam perubatan tradisional dan juga perubatan moden. Jadi para pelajar di rumah, jom kita tengok dulu apa ubat yang digunakan dalam perubatan moden. Okey, kita tengok yang pertama adalah analgesik. Apa itu analgesik kan? Dengan namanya macam tak biasa dengar kan? Analgesik ni adalah ubat yang biasa kita guna. Dia digunakan sebagai untuk mengurangkan kesakitan. Antara contohnya adalah paracetamol yang saya bawa kat sini. Paracetamol. Contoh lain Codeine dan juga aspirin. Codeine ni kandungan dia ada dalam ubat batuk untuk melegakan batuk kita lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada perubatan moden yang kedua, iaitu antibiotik. So, antibiotik cikgu minta maaf lah, cikgu tak boleh bawa dekat sini sebab antibiotik ni Mira adalah ubat terkawal. Kita tak boleh suka-suka beli kat farmasi. Kita mesti dapat preskripsi daripada doktor dulu. Jadi cikgu tak boleh nak bawa dekat sini. So, apa kegunaan antibiotik? Antibiotik ni gunanya adalah untuk membunuh atau merencatkan pembiakan bakteria. Jadi bila tak ada bakteria, badan kita dah tak sakit. Betul. So contoh-contoh antibiotik ni adalah penicillin. So seterusnya kita pergi ketiga. Okey, adik-adik yang macam adik-adik yang cikgu boleh nampak dekat skrin sekarang, itulah antara contoh antibiotik ya cikgu. Okey. Streptomycin, penicillin itu adalah contoh-contoh antibiotik. So kita pergi kepada jenis perubatan moden yang ketiga. So apa yang ketiga adalah psikoterapeutik. So psikoterapeutik. Psikoterapeutik ni adalah sejenis ubat yang Mira yang kita gunakan untuk pesakit yang mengalami gangguan mental. Okey, sebab tu nama dia pun Psycho. Ya betul. Untuk orang yang mengalami gangguan mental. So ubat-ubat ni akan memberi ketenangan dan untuk mengawal emosi pesakit-pesakit tersebut. Jadi sama juga macam tadi, ubat ni kita tak boleh ambil sesuka hati. Dia mesti daripada preskripsi doktor. Tak ada jual dekat farmasi. Okey. So antara contoh-contoh ubat-ubat psikoterapeutik ni adalah antidepressant dan juga stimulan. Okey. Itu nama-nama ubatnya lah. Inilah yang dekat skrin ni, antipsikotik. Lepas tu kita ada stimulan dan kita juga ada antidepresi. So ketiga-tiga ubat ni sama je fungsi dia, tapi jenis-jenis masalah emosi yang berbeza menggunakan ubat yang berbeza. Okey, baik. Itulah ubat-ubat yang macam cikgu kita dah terangkan. Dan lagi sekali kat sini pun Mira nak ambil kesempatan nak nasihatkan dan ingatkan adik-adik ataupun kawan-kawan dekat luar sana untuk sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan. Jangan salam orang sesuka hati kan cikgu. Sekarang bahaya musim-musim macam ni. Cukup dengan meletakkan tangan di bahu sebagai tanda hormat dan sentiasalah menjaga kebersihan diri dengan kerap cuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Okey, baik cikgu, yang dekat atas meja ni apa pula cikgu? Yang ada kunyit, ada semua, kita nak memasak ke cikgu? Mira tengok ya, ada bawang putih. Ni apa? Ya, bawang merah, belimbing. Belimbing, halia, kunyit, ni kulit kayu manis. Semua benda-benda ni selalu Mira jumpa kat mana? Saya jumpa kat dapur. Kat dapur, dekat betul dapur, Mira. dekat dalam masakan. Ya, mak kita selalu guna nak buat rendang, gula lemak, betul tak? Betul. Lapar pula ya sebut pasal makanan. So bahan-bahan ni boleh juga digunakan sebagai perubatan tradisional. Mari kita kenali satu persatu bahan-bahan ni. Yang pertama Mira,
Okey, Agaknya cikgu. apa ni? Ini ialah aloe vera. Saya tahu sebab saya suka pakai dekat muka, cikgu. Oh. Oh, ini guna dalam perubatan tradisional rupanya. Ya, aloe vera ni Okey. kenapa Mira pakai kat muka? Sebab saya nak ikut orang Korea katanya. Nak bagi kulit jadi apa? Jadi glowing gitu. Jadi halus. Betul lah tu. So, kita buka aloe vera ni Mira. Okey. Okey, kita buka. Kalau adik-adik yang tak tahu, ini daripada pokok lidah buaya ya, aloe vera ni. Aloe vera ni lidah buaya. Betul Mira. Pandai Mira. Okey, ini adalah isi aloe vera. Kalau kita dapat tengok, ini aloe isi aloe vera. So aloe vera ni dia berlendir. Mira boleh tengok dia berlendir, dia sejuk. So apa fungsi aloe vera ni dalam perubatan tradisional? Okey, untuk aloe vera ni fungsi dia adalah untuk macam Mira cakap tadi, melicingkan kulit. Okey. Dan dia juga untuk merubat masalah kegatalan. Kemudian dia juga boleh digunakan untuk mengubat lecuran ringan. Macam mana kita guna dia Mira? Kita letak je, contoh saya luka kat sini, kita sapu je sampai dia meresap. So dia orang dulu-dulu dia gunakan aloe vera ni untuk mengubat lecuran ringan. Okey, baik. Itulah kegunaan aloe vera, iaitu untuk merawat kelecuran yang ringan. Jadi kita bolehlah tanam aloe vera dekat rumah kan, cikgu? Betul. Jimat pun Sangat jimat. berguna. Okey, seterusnya cikgu? Okey, seterusnya kita tengok bahan yang kedua yang digunakan dalam perubatan tradisional, iaitu halia. Halia ni sangat sesuai digunakan untuk membuang angin dalam badan ya Mira. Membuang angin. Maksudnya sesuai lah untuk orang yang selalu berangin. Selalu berangin je. Mungkin tuan produser kita boleh guna. Gurau. Gurau je. Okey, silakan. Halia ni orang dulu-dulu guna untuk membuang angin. Sebab dulu-dulu tak ada ubat angin. Betul tak? Okey. Macam mana orang dulu-dulu guna? Okey, mula-mula sekali kita buang kulit dia. Okey. Mesti buang dulu kulit dia. Buanglah sampai habis kan. Cikgu ada bawa contohlah yang cikgu dah buang dah kulit dia. So kita buang kulit dia, kita hiris nipis-nipis. Hiris nipis-nipis ya, cikgu? Hiris nipis-nipis. Okey. Kemudian kita masukkan dalam bekas. Kita masuk dalam air, kemudian kita letak kita masuk dalam bekas cawan, Kemudian kita letak air suam. Dan macam biasa tak ada campuran apa-apa kan, cikgu? Ya, Hanya betul. begini saja. Secara semula jadi. Okey. So Mira rasa air dia suam kan? Air dia suam. Saya ingatkan cikgu suruh saya minum sekarang. Terkejut. Tidak, Nanti kan tidak. Pop kat sini terkejut saya. Air dia adalah air yang suam. Mesti guna air yang suam untuk membuang angin. Okey Mira, boleh kita pergi ke bahan yang seterusnya. Boleh cikgu. Seterusnya apa? Daun pudina, cikgu? Daun pudina. Boleh Mira? Daun pudina. Okey, daun pudina. Kita ambil satu bekas. Okey. Daun pudina ni, cuba Mira bau. Bau Mira dia koyak dan bau. Bau dia sangat segar, sangat Bau dia wangi. segar, sangat menyegarkan, betul tak? So Mira rasa Berapa banyak cikgu nak? apa kegunaan daun ni? Daun pudina. Saya kalau daun pudina ni selalu dikaitkan dengan bau mulut. Betul Ya, cikgu? betul. Untuk mengubati bau nafas. So apa yang orang dulu-dulu buat, dia ambil daun pudina ni satu, dia kunyah. Oh, kunyah. Dia makan untuk menghilangkan bau nafas yang berbau. Okey. Kita ada fungsi pudina yang kedua, iaitu untuk menaikkan suhu badan. Katakanlah kalau kita main kat luar, pelajar-pelajar kan main kat luar, main bola, hujan. Lepas tu kesejukan, balik kat rumah menggigil-gigil. Apa yang kita nak buat bagi suhu badan kita cepat naik? Antaranya adalah kita gunakan pudina. Macam mana kita nak buat? Kita koyak-koyakkan daun pudina ni. Okey. Jadi bolehlah guna daun pudina instead of kawan-kawan yang suka sangat kunyah chewing-gum, kemudian macam nak bagi nafas tu segar balik. Kita guna secara semula jadi. Kemudian kita masukkan juga air suam. Mesti air suam. Kalau orang nak sedap lagi tambah teh je. Betul. Kita masuk air suam. Cikgu, dalam ubat gigi pun ada daun pudina Betul, juga kan, cikgu? untuk memastikan nafas berbau segar. Oh, itulah kegunaan daun pudina dalam toothpaste tu. Ya, so macam mana nak panaskan badan kita, kita minum air ni, air pudina ni. Jadi orang dulu-dulu dia tak ada ubat-ubat. Jadi inilah yang kita guna. Yang apa yang ada di sekeliling kita. Okey, kunyah macam tu je. Rasa dia kunyah, macam mana, cikgu? rasa dia menyegarkan. Nanti Mira boleh
cuba. Kat Okey. situ kalau boleh tengok ada banyak pokok kat situ, nanti Mira boleh cuba. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok bahan yang lain. Bahan Yang lain. ini maaflah ada kecut ya. Ini daun bunga raya. Daun bunga raya ni dalam perubatan tradisional digunakan untuk menurunkan suhu badan. Kalau anak demam ya Mira. Oh, sama juga dengan daun pudina tadi. Daun pudina yang tadi menaikkan. menaikkan suhu Yang badan. ini untuk Okey. menurunkan. Kalau orang dulu-dulu tak ada ubat. Kalau kita boleh makan ubat demam, paracetamol kan. Orang dulu-dulu nak buat macam mana? Orang dulu kan selalu jelum-jelum kan. So antara cara jelum yang boleh digunakan. Jelum ya, cikgu? Kita Jelum. kita letak daun, koyak-koyakkan daun bunga raya ni, kita koyak. Kita masuk dalam bekas. Kita guna air biasa je. Tak perlu guna air suam. Okey. Okey. Kita guna je lah air ada kat sini ya. Kita masukkan. Kalau boleh banyak lagi lah. Kemudian Cikgu, kalau saya nak contoh, kalau saya nak buat kan, saya nak blend daun tu boleh ke cikgu kalau minum yang macam blend ke? Boleh blend, tapi nanti bila kita letak kat kepala tu macam kotorlah sikit sebab dia melekat-lekat kan. Kalau macam ni kita gaul, kita ramas. Kalau Mira boleh rasa kat dalam ni ada rasa lendiran dia keluar. So lendiran ni lah yang akan menyejukkan suhu badan. Macam tu. Ya, tapi kalau orang dulu cakap yang elok daun bunga raya putih. Okey. Dah clear pasal daun bunga raya. Kita pergi yang seterusnya. Ni apa Mira? Ini saya tahu sebab ini saya suka juga pakai kat rumah. Mira buat apa yang ni? Letak dekat muka juga cikgu. Untuk kecutkan jerawat ke? Esok bangun tidur kuning je kulit muka. Okey cikgu, ni kunyit. Ya betul, kunyit. Kunyit ni orang dulu-dulu kata kunyit ni boleh kecutkan rahim untuk wanita yang lepas bersalin. So ubat-ubat tradisional ni kalau kita nak guna pada zaman sekarang, kita mesti minta pandangan doktor. Kita tak bolehlah agak membahaya kalau kita guna macam tu je kan. So macam mana kita nak buat? Yang pertama kita ambil dulu isi dia. Okey. So maksudnya kunyit ni ada banyak manfaat dia kan? Ya, setiap bahan tu banyak manfaatnya. Tapi ini kita kupas satu-satu je lah ya. Okey. Kupas satu-satu. Kita kupas kulit dia. Okey, dah kupas. Macam inilah. Cikgu dah buat contoh yang kita dah kupas. Kemudian kita potong kecil-kecil. Masukkan dalam ni. Ni apa ni Mira? Okey, masukkan dalam tu cikgu. Cikgu, saya nak tanya, kalau selain daripada guna kunyit hidup ni, boleh pakai kunyit serbuk tak? Kan lebih orang kata lebih senang, instan je tuang je macam tu. Boleh ke cikgu? Kunyit serbuk ni yang kita tahu proses untuk menghasilkan kunyit serbuk ni, kita kena jemur dulu, kita kena bagi dia kering dulu, lepas baru kita kisar. So bila kita dah jemur, kita dah kisar, nutrien dia hilang, kandungan kesihatan dia hilang dan kalau tak hilang pun dia berkurangan. Jadi kita tumbuk, lepas kita tumbuk, kita campurkan air. Okey, campurkan air. Lepas tu kita tapis. Bila kita tapis. Okey, tapi cikgu. Bila kita tapis, kat sini kita tak tapis lah. Tumpah-tumpah pula kan. So cikgu dah buat contoh dah. Ini air kunyit yang telah ditapis. Oh, ini air kunyit yang telah ditapis. Ya, kalau orang dulu dia minum macam tu je. Tapi kalau nak bagi sedap, ada orang campur asam apa? Asam boy? Bukan. Saya ingatkan asam boy jadi apa pula tu? Asam apa? Asam keping lepas tu dia masukkan madu sikit. Bagi rasa sedap supaya boleh telan. Adalah rasa manis-manis ya, betul, betul, kan? Betul. Okey, saya faham. Jadi inilah ahlia untuk kecutkan rahim bagi wanita yang baru lepas bersalin. Selain tu ahlia juga bagus untuk jerawat kan cikgu. Dan daun pudina, tadi cikgu terangkan aloe vera dan juga halia. Okey. Itu dia adik-adik dan juga kawan-kawan kat rumah. Lepas ni dah tahu dah dalam masakan ibu tu sebenarnya semua yang ada ni berguna. Jadi janganlah kalau dah makan tu dalam sup kan, makan buang tepi, tak nak makan. Jangan macam tu ya. Sebab kita tahu setiap bahan semula jadi ni ada nutrisi di dalamnya. Okey, kawan-kawan semua. Okey cikgu, sebelum kita berhenti berehat, saya ni dengarnya ada pasal belut pula nak share. Ya, kita tengok ya apa yang nak dikongsikan pasal belut tu. Katanya ada nak share pasal belut. Tapi kan saya nak tanya jugalah cikgu pernah ke menggunakan kaedah belut ni dalam perubatan tradisional? Kok-koklah cikgu ada experience ataupun cikgu pernah makan belut ke sup belut ke? Saya pernah lah makan sup belut. Tapi sup belut ni dia ada lendiran. Lendiran tu yang elok untuk mengubati
mengubati luka. Oh, ya, Cik? Ya, luka Okey. dalaman sebab itu kita makan. Okey. So maksudnya kalau macam orang buat masakan belut, orang kata ni lendir-lendir ni semua kena buang, kena buang. Salah ke macam tu? Memanglah Maksudnya? kita buang sikit. Kalau terlalu berlendir, kita tak lalu nak makan kan. Tapi lendir tu masih ada di dalam belut tersebut. Jadi Okey. khasiat tu yang kita ambil. Okey, faham. Okey, faham. Itu perkongsian daripada cikgu kita. Maksudnya kalau nak makan belut tu, janganlah tak buang langsung. Dia punya lendir-lendir tu hanyir pula kan. Maksudnya kena buang. Tapi jangan buang semua kerana dalam lendir tu ada khasiat dia juga. Okey, jom kita saksikan VT tentang belut dalam perubatan tradisional dan kita berhenti berehat seketika. Kawan-kawan jangan ke mana-mana tau. Kembali selepas ini. Terima kasih kawan-kawan yang masih lagi setia bersama dengan saya dan juga Cikgu Farhanim di Mahir di Didik TV. Ini dah merupakan segmen ketiga. Sekejapnya lah masa cikgu dah masuk. Segmen ketiga tak puas lagi tadi sembang pasal belut, sembang pasal lintah, pasal eksperimen. Dan segmen ketiga ni cikgu nak berbincangkan tentang vitamin C. Tentang kebaikan, keburukan dan sebagainya kan. Tapi macam biasa kawan-kawan, kat sini Mira nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Kerana kita tahu kita masih lagi belum menang dalam usaha menangani pandemik COVID-19 ni. Dan yang paling penting sekali, kalau dah balik sekolah nanti tu pakailah pelitup muka, jagalah jarak dengan kawan-kawan. Kalau buat study group, janganlah ramai-ramai, janganlah dekat-dekat, okey? Cikgu, untuk segmen yang ketiga ni, cikgu nak terangkan tentang vitamin C. Ya, betul Mira. Apa tu cikgu? Mungkin cikgu terangkan. Pada segmen ni, cikgu nak terangkan tentang vitamin C yang diperoleh daripada sumber semula jadi dan juga buatan manusia. So kita tengok dulu apa itu vitamin C daripada sumber buatan manusia ni. Macam contohnya, vitamin C daripada buatan manusia ni kita dapat kat mana? Kita boleh beli kat mana? Mira, vitamin C daripada buatan manusia ni. Okey, kalau vitamin C buatan manusia ni kita boleh beli dari farmasi kan? Ya, betul, mudah didapati. Jadi apa kebaikan vitamin C daripada buatan manusia ni? Vitamin C daripada buatan manusia ni kita buat di makmal. Kita bukan ambil daripada secara alami lah orang kata. Secara alami kan. Jadi bahan ini kita makan sikit je. Kita hanya perlukan kuantiti yang sikit untuk memenuhi keperluan nutrien badan kita. Oh ya ke cikgu? Kalau Mira beli vitamin C kat farmasi kan, dia ada cakap tak kena makan 1 botol satu hari. Tak ada. Tak ada. Sebiji 2 je kan. Betul. Jadi dia dah formulasikan supaya kita hanya makan sebiji dah cukup untuk memenuhi keperluan vitamin C seharian kita. Okey. Cikgu, kalau saya boleh kongsikan sikit, saya ada terdengar baru-baru ni kan ada perkongsian daripada seorang doktor. Dia mengatakan bahawa sebenarnya tubuh badan manusia tidaklah memerlukan vitamin C yang terlalu banyak. Ya, macam betul. beribu-ribu kan. Cukuplah dengan 70 hingga 80 sahaja. Cikgu, kalau saya tidak silap lah. Tetapi kalau yang kita dah beli sedia ada tu kadang-kadang kita kena makan sampai 2,000, 3,000, 4,000 mg kan. Jadi bahayanya ubat-ubatan yang kita ubat-ubatan buatan manusia yang kita makan berlebihan ni, dia akan menyebabkan kita kena batu karang dalam buah pinggang. Oh, ya ke? Itu adalah fakta lah. Kita kalau makan sesuatu ubat perlu mengikut dia punya preskripsi, tak boleh berlebih-lebihan. Walaupun dia ubat. Untuk menyembuhkan. Ya, ubat perlu dimakan ikut preskripsi, ikut aturan. Dengar tu adik-adik, janganlah orang kata alah nak cepat sembuh lah, telan je lah sebotol, minum je lah sebotol ni, tak boleh macam tu tak boleh, mesti kena ikut aturan. Okey. Silakan. Yang kedua, vitamin C ni selain daripada buatan manusia, kita boleh dapat daripada sumber semula jadi yang ada di sekeliling kita, yang kita boleh dapat kat pasar. Ni Mira, kita tengok ya. Apa contoh vitamin C yang cikgu bawa?
Okey, tengok. Betik adalah buah yang mengandungi vitamin C. Sama juga macam orange. Nanti kita boleh angkat sikit. Kita tunjuk dekat kawan-kawan kat rumah tu. Kita ada betik, kita ada buah oren. Anggur. Lepas tu dia juga boleh didapati daripada sayur-sayuran macam tomato, brokoli. Saya tak bawa lah. Ni cili merah. Oh, cili merah pun ada ni ya, juga ke? betul, ada. Ingatkan cili je mulut orang yang ni. Cikgu, rupanya dalam cili ni pun ada juga vitamin C dia. Ya, betul. Okey. Ni dan juga lada benggala. Okey. Selalunya yang bahan-bahan yang berwarna ni memang dia tinggi dan dia kaya dengan vitamin C. Okey. Tapi bahan-bahan daripada sumber semula jadi ni kita perlu ambil dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi keperluan harian kita. Walau bagaimanapun kalaulah kita terlebih mengambil nutrien daripada bahan semula jadi, vitamin C daripada bahan semula jadi, apa yang akan berlaku pada badan kita adalah dia akan dikeluarkan secara semula jadi melalui urea ataupun air kencing. So dia tak membahayakan kita punya kesihatan. Oh, maksudnya kita kena, kalau kita ambil vitamin C ni, kita kena minum air dalam kuantiti yang cukup. Jangan berkurangan. Ya, betul. Okey, faham. Ini yang secara alami bahan vitamin C yang kita boleh dapat di rumah, di pasar raya kita boleh beli sendiri, tapi kena ambil dalam kuantiti yang banyak. Okey. Kalau yang ini apa pula yang cikgu dapat potong ni? Kita nak tunjuk sikit macam mana kita nak mempelbagaikan menu menggunakan bahan-bahan yang ada vitamin C. So kat sini contohnya cikgu ada buah limau, kita ada tomato dan juga anggur. So kita boleh buat apa ni? Salad. Kita boleh buat salad menggunakan buah-buah ni. Kita panggil salad vitamin C. Mula-mula cikgu ambil tomato. Potonglah. Mira tahu tak vitamin C ni sangat elok untuk apa? Vitamin C sangat bagus untuk kulit kita. Ya, betul Mira, pandai. Untuk kulit kita, untuk meningkatkan sistem imunisasi badan kita. Kalau kita nak bagi badan kita senang recover, senang baik daripada penyakit, so kita kena banyak makan vitamin C. Cikgu, saya nak tanya, kalau macam buah ni, macam tomato semua ni kan, kalau nak makan boleh je ke kalau kita makan macam tu saja, ataupun sebenarnya kena buat yang macam mana cikgu buat ni? Lagi elok kalau kita makan macam tu je. Ini macam kita nak mempelbagaikan menu. Kita potong-potonglah sikit, kita campur-campur, tambah sedikit bahan bagi rasa dia sedap. Lepas tu bagi warna dia cantik. Okey, ini kita guna tomato. Lepas tu kita ambil sikit buah orange. Orange ni kaya dengan vitamin C. Ini yang selalu orang gunalah. Orange ni yang biasalah kita guna. Okey. Pada pendapat cikgu kan, yang mana dalam buah-buah ni yang dapat membantu imunisasi badan kita, yang orang kata lebih kaya dengan zat-zat vitamin C ni? Sebenarnya kita punya vitamin C ni pada buah yang berbeza ada nilai yang berbezalah kandungan dia. Jadi kita sebenarnya kena makan pelbagai buah-buahan. Kita tak bolehlah nak makan satu je, nanti bosan dah terus tak nak makan dah. Tapi kan ada, kalau yang macam murid-murid cikgu yang dah bersekolah menengah ni fahamlah dah besar. Tapi kalau yang kadang-kadang adik-adik yang tadika, yang mungkin bersekolah rendah tu macam tak sukanya nak makan buah. Cikgu, tak boleh nak makan buah, tak suka makan buah, tak suka makan sayur. Macam mana cikgu untuk kita dapat nutrisi vitamin C tu? Sebab itulah di dalam bahagian industri dia ada formulasikan vitamin C dalam bentuk tablet yang kita tengok ni, dan dia ada tambah perasa yang bagi rasa sedap supaya anak-anak kita akan suka makan vitamin C ni. Jadi kita dapat nutrisi daripada apa yang kita makan ni. So kita tambah sedikit madu. Allah, tak boleh buka. Okey, boleh cikgu? Susah pula dapat pula madu ni kan. Sebab tangan cikgu dah buka tu tadi. Saya tolong cikgu buka madu ni. Okey, nak cikgu. Alright, okey, kita madu cikgu. Maafkan saya. Oh, letak madu. Kita letak madu bagi rasa manis sikit. Bagi rasa sedap. Kalau nak letak coklat ke macam boleh. coklat sirap pun boleh, ikut kreativiti masing-masing. Ada yang letak mayonis, betul tak? So kita gaulkan. Tengok, kalau kadang-kadang budak-budak tengok ada macam-macam warna, dia akan tertariklah untuk makan. Ini adalah antara resipi yang ibu-ibu boleh cuba untuk tarik perhatian anak-anak untuk suka makan buah-buahan yang mengandungi vitamin
C. Okay, ada setengah macam remaja sekarang kan, dia suka makan tomato tu bukannya sebab vitamin C. Dia tak fikir pun vitamin C ke apa, tapi dia mendengar mitos. Okey, makan vitamin C je, nanti mesti kulit cantik. Makan vitamin C nanti mesti pipi merah-merah macam tu kan. Disebabkan itu. Jadi sebenarnya itu bukanlah mitos cikgu, tapi memang fakta. Dalam buah tomato tu mampu untuk memberikan manfaat dengan vitamin C yang ada dalamnya kan. Ya, betul. Walaupun orang tak tahu, tapi bila mereka makan, mereka dapat khasiat tersebut. Betul tak Mira? Betul. Okey. Mungkin cikgu ada apa-apa soalan nak tanya dekat adik-adik dekat rumah, nak main quiz-quiz dengan mereka. Okey, kalaulah kita ni sakit, kita sakit, kita tak pergi klinik, kita terus je ambil contohnya macam Panadol yang ada kat rumah. Sebenarnya para pelajar rasa boleh tak? Itu yang kebiasaan yang digunakanlah, yang biasa kita buat. Kita ambil je paracetamol yang ada dalam peti ais ataupun pergi je kedai sebab benda tu mudah didapati, kita terus beli. Sebenarnya tak boleh. Kita apa-apa ubat pun kita nak makan, kita kena ada preskripsi daripada ataupun doktor. Nasihat lah dari kita kena ambil doktor. nasihat daripada doktor. Apa yang perlu kita ambil. Kadang-kadang kita rasa kita demam je, tapi sebenarnya kita ada masalah lain, kita ada penyakit lain yang memerlukan kita cek lebih mendalam, ambil darah ke. Okey, faham. Tapi bagaimana pula dengan remaja sekarang ni? Kadang-kadang mereka dekat sekolah tu kan nakal-nakal sikit, sukalah buat challenge makan paracetamol tu dengan minum air gas, minum air coke. Boleh ke macam tu? Ke sebenarnya nak makan ubat ni kena minum dengan air suam, air putih? Ke boleh je minum dengan air gas ataupun air yang bergula? Okey, pasal minum dengan air bergas ni ya, jangan sesekali buat. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Jangan sesekali buat ya anak-anak. Sebab bila kita makan paracetamol, kita campur dengan air yang bergas, dia akan memberi tindak balas kimia. Jadi struktur ubat tu ataupun kegunaan ubat tu akan berubah dan dia akan membahayakan kesihatan kita. Kita akan dapat kesan sampingan yang lain. Jadi kita dah sebut pasal kesan sampingan ni, cikgu nak ulas sikitlah pasal kesan sampingan ataupun keburukan kita ambil ubat-ubatan, penyalahgunaan ubat-ubatan. Kita ambil ubat-ubatan tapi kita tak ikut preskripsi doktor. So apa keburukan dia? Yang pertama, kesan jangka masa panjang boleh menyebabkan ketagihan. Mira pernah dengar tak orang ketagih ubat batuk? Sebab apa? Bila dia minum ubat batuk, dia rasa mengantuk, lali, dia rasa selesa. Sebab tu dia akan guna mula-mula disebabkan batuk saja, tapi bila diambil secara berlebihan, dah baik dah tapi masih ambil lagi, dia akan ketagih. Okey. Ubat pun boleh menyebabkan ketagihan. Ya, betul Mira. Okey, yang seterusnya, ubat-ubatan ni kalau kita tak ambil ikut dos yang betul, dia akan menyebabkan kesan sampingan seperti cirit-birit, muntah, sakit perut. Jadi kita adalah amat penting untuk kita jumpa doktor, minta nasihat macam mana cara nak makan, kemudian baru kita guna. Tak boleh guna sesuka hati. Okey. Yang ketiga Mira, silakan cikgu. Kalau kita ambil ubat melebihi dos, apa yang akan berlaku? Boleh menyebabkan kematian. Takutlah. Ya, kalau paracetamol satu hari boleh makan 4 biji je, 6 jam sekali, tapi kita makan 3 jam, sakit kepala tak hilang lagi, makan lagi. So dia akan mengakibatkan kepada kematian. Seterusnya Mira, antibiotik. Mira pernah dapat antibiotik tak dari doktor? Pernah cikgu. Apa doktor pesan? Doktor pesan habiskan antibiotik tu. Ya, betul Mira. Mesti habiskan dan ikut aturan. Kenapa tu cikgu? Okey, contoh kalau dia bagi 10 biji, 1 biji makan, satu hari makan 2 biji. So mesti habiskan dalam masa 5 hari. Katakanlah dalam masa 3 hari kita dah sihat. Kita dah rasa dah sihat, dah tak ada apa-apa simptom sakit, kita berhenti makan. Apa akan berlaku? Kita tengok balik fungsi utama antibiotik tadi. Dia adalah untuk membunuh bakteria dan menghentikan pembiakan bakteria tersebut. Jadi bila sampai 3 hari ada bakteria yang telah mati dan ada lagi bakteria yang masih hidup. Jadi bila kita dah berhenti daripada makan antibiotik, bakteria yang hidup tu cuba beradaptasi supaya dia jadi lebih kuat untuk melawan ubat tu bila kita makan dia di masa akan datang. Jadi itu yang kita panggil sebagai bakteria yang imun terhadap ubat. Kita dengar orang cakap, orang-orang selalu cakap kan, nanti badan jadi kebal dengan antibiotik. Sebenarnya Mira salah, bukan badan kita yang kebal dengan antibiotik.
tapi bakteria yang dalam badan kita yang kebal dengan antibiotik tersebut. Pula dah macam tu. Jadi itu adalah antara keburukan kalau kita terlebih-lebih makan ubat-ubatan yang diberikan oleh doktor. Okey, cikgu, tadi kan masa awal tadi tu kita ada buat kuis. Ya, Ingat betul. tak dengan anak-anak Ya. murid kat rumah? Katanya nak simpan jawapan tu sampai ke penghujung rancangan. Okey, Mira nak tahulah apa jawapan tu cikgu, sebab saya rasa mereka yang dekat rumah tu mesti dah macam tak sabar. Apa jawapan ni, betul ke salah? Nak dapat hadiah misteri? Ya, dari betul cikgu? Mira. Okey. Apa jawapan tu cikgu? Okey. Kepada kuis yang cikgu berikan tadi. Okey, tadi saya bagi kuis ciri-ciri perubatan moden. Okey, kita tengok sama-sama. Dia punya jawapan adalah untuk jawapan ciri-ciri perubatan moden ni adalah mengambil masa yang cepat untuk sembuh. Betul tak tadi kita dah Okey, bincangkan? betul. Kemudian keberkesanan rawatannya telah diuji secara klinikal. Maksudnya saintis dah uji dalam makmal, dah ada kesan, dah ada pembuktian, baru dia pasarkan ubat tersebut. Kemudian memerlukan nasihat daripada pakar perubatan. Yang ni betul kan saya pesan? Betul. Nak makan ubat mesti ada preskripsi daripada doktor. Pakar, betul. Okey, ini adalah soalannya. Bagaimana pula dengan jawapannya yang tadi cikgu terangkan itulah? Itu adalah jawapannya. Itu adalah jawapannya. Okey, betul ke salah jawapan adik-adik kat rumah tu? Kawan-kawan, betul ke salah jawapan? Betul? Salah? Betul? Betul, mesti betul. Okey, terima kasih saya nak ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang berada dekat rumah kerana bersama dengan kami, setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Tapi sebelum tu, mungkin Cikgu Farhanim ada sepatah dua kata nak berikan kepada pelajar-pelajar cikgu yang berada dekat rumah, ataupun mungkin cikgu boleh recap sedikitlah tentang kita punya pelajaran dari awal sehinggalah ke habis ni. Boleh recap sedikit? Okey, hari ini kita dah belajar tentang definisi perubatan tradisional dan moden, ciri-ciri perubatan tradisional yang moden, dan kita juga telah belajar tentang vitamin C dan juga penyalahgunaan ubat-ubatan. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu ajar hari ini, sebab ilmu yang kita gunakan hari ini akan digunakan untuk kamu menjawab peperiksaan, bukan setakat menjawab peperiksaan ya Mira, kita boleh gunakan dan adaptasikan dalam kehidupan seharian. Betul tak Mira? Betul. Okey. Jadi cikgu harap apa yang cikgu sampaikan hari ini digunakan dan diaplikasikan oleh kamu semua. Okey, itu tadi. Tapi saya rasa macam belum puas lagi nak belajar lagi dengan cikgu. Sebab seronok belajar dengan cikgu Farhanim ni. Saya nak tanya satu lagi soalan dekat cikgu. Satu lagi nak tanya. Okey. Sebab ini merupakan, tak tahulah nak kata mitos ke, memang adat orang kita ke. Katanya makanan tradisional ni juga mampu untuk menyembuhkan satu penyakit. Bukan saja ubat tetapi makanan. Mereka kata macam sup ketam lah sebagai contoh. Sup ketam tu bagus, boleh sembuhkan denggi macam tu. Betul ke sebenarnya tu cikgu, ataupun itu hanyalah mitos mata-mata? Kita tak boleh juga kata benda ni mitos. Macam saya cakap tadi, perubatan tradisional antara cirinya adalah dibuktikan oleh orang dahulu, cakap-cakap orang dahulu. Dia tak ada pembuktian secara klinikal, tapi ada pembuktian daripada orang-orang yang pernah mencuba kaedah tersebut. Jadi kita boleh cuba kaedah tersebut, walau bagaimanapun macam cikgu cakap, kita mesti mendapat nasihat doktor dulu. Kalau kita demam, jumpa doktor dulu. Kita tak tahu demam apa yang kita guna. Kita kena. Kita terus-terus je makan sup ketam. Betul tak? Sebab mereka kata macam, okey, kalau nak pergi melawat orang denggi je kan, okey, kena buat sup ketam. Bagi mereka sup ketam sebab sup ketam ni bagus, boleh membunuh bakteria ataupun segala virus tu. Tak boleh macam tu kan. Kita pun mestilah kena mengikut, bukan saja mengikut tradisi orang-orang lama, walaupun ada juga betulnya, tetapi kita kena juga tahu tentang saintifik daripada segi bagaimana it works, kata orang putih ni, how it works, begitu. Okey, cikgu, itu tentang makanan tradisional. Tetapi untuk mereka yang macam ketagih pula, macam tadi cikgu kata ketagih ubat-ubatan, yang ini ketagih vitamin C pula. Yang macam ni suka sangat makan vitamin C, terutama sekali remaja perempuan yang macam obses kepada kecantikan. Bagaimana tu cikgu? Macam saya cakap tadi, kita tak boleh makan berlebihan. Nanti akan memberikan kesan sampingan pada badan kita. Memang tak boleh makan berlebihan, walau seobses mana kita nak cantik, mesti ikut aturan. Mesti ikut preskripsi yang ada dekat belakang botol tu. Dia bagi tahu satu hari berapa biji je boleh makan. Tak boleh lebih. Okey, faham. So maksudnya apa yang cikgu try
apa yang cikgu cuba sampaikan ialah walaupun nak cantik, walaupun nak sihat, tetapi bukanlah dengan mengambil dalam kadar yang banyak. Kita kena pastikan kuantiti yang kita ambil tu bersesuaian dengan tubuh badan kita juga. Nak ambil vitamin C boleh, tapi kenalah minum air dengan yang banyak supaya badan kita tidak dehydrated, ya. Betul. Begitu cikgu. Okey cikgu, ada apa lagi yang mungkin cikgu nak sampaikan kepada anak-anak murid cikgu? Apa yang saya nak sampaikan adalah siapa yang saya ajar hari ni, contohnya macam kita buat salad ni ke, bolehlah cuba. Kenapa kena cuba? Sebab benda yang saya ajar hari ni semuanya bernutrisi. Nutrisi ni sangat perlu oleh badan kita, tak kisahlah vitamin apa pun memang diperlukan oleh badan untuk pembesaran kita. Ini dia yang cikgu dah buat tadi, kita punya salad buah-buahan dan juga inilah bahan-bahan yang kita boleh dapat dekat dapur secara mudahnya, kita boleh buat sendiri, lebih jimat, lebih mudah dan yang paling penting sekali kita yakin ini bersih dan halal, kan cikgu kan? Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Farhanim kerana sudi bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Terima kasih atas teknik dan juga tips yang cikgu berikan kepada adik-adik bagaimana untuk memastikan mereka mahir di dalam subjek sains, di dalam topik kimia, dalam perubatan dan kesihatan. Terima kasih banyak cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada adik-adik dan yang paling penting adik-adik jangan lupa untuk terus saksikan Mahir di Didik TV KPM kerana esok kita akan bawakan pendidikan Islam tahap 1 untuk adik-adik dengan tajuknya Malaikat yang Setia. Kita punya guru jemputan esok pun guru yang berbakat, guru yang berpengalaman macam Cikgu Farhanim juga. Jadi adik-adik kita jumpa esok dan Assalamualaikum, jaga diri. Bye.